Halo Kepisangan Tensanan, saya Sam Sainin. Berjumpa lagi kita dalam video unboxing ringkas. Kali ini saya telah dapatkan sebenarnya kasut carbon plate. Satu lagi kasut carbon plate daripada China yang dipanggil sebagai Jordan. Sebutan dia hampir sama dengan jenama Jordan kalau kita lihat daripada logo ni lah. Okay, logo dia. Logo. Kemudian logo ni pun seakan sama dengan logo Jordan. So jadi sebenarnya ada isu dari nama dan jenama ni. Tapi saya bukan cerita pasal itulah. Sebelum saya teruskan, ini bukan ulasan penuh tetapi sedikit first impression berkenaan kasut ini. Saya juga perlu nyatakan penafian bahawa ini adalah kasut yang saya beli sendiri, okay, dengan duit saya sendiri, dengan sedikit diskaun lah, dan saya tidak ada tidak ada sesiapa yang meminta saya buat video ini, melainkan saya buat sendiri untuk record dan dikongsi bersama-sama dengan anda yang mungkin berminat untuk dapatkan kasut selain daripada jenama yang terkenal. Jadi sama-sama kita lihat sama ada berbaloi ataupun tidak untuk beli kasut ini. Okey, kasut ini adalah di antara beberapa kasut domestik di China yang boleh dikatakan sebagai kasut untuk larian ataupun pertandingan, okay, bagi pelari profesional maraton yang dikatakan menyamai kasut-kasut seperti Next Percent to Meta Speed Sky dan lain-lain lagi lah. So sebenarnya agak kurang sebenarnya maklumat berkenaan dengan kasut ini, selain beberapa review di YouTube, okay, kebanyakan dalam bahasa Thailand, bahasa Cina dan juga daripada Singapura. Okay. Jadi apa yang saya bincangkan dalam video ini adalah pendapat dan juga analisis murni, analisis saya sendirilah. Baik, pertamanya kenapa saya beli kasut ini dan berapa harga dia? Saiz kasut ini ialah US 9 ataupun 42.5 EU. Bagi saya dia adalah true to size, sebab saya biasa dengan Nike dan bersaiz US 9, dan size tersebut adalah merupakan size yang sesuai untuk saya lah. Okay. Ada sikit ruang di hadapan dalam satu jari, okay, lebih kurang. So dia agak snug lah. Dan kemudian berat kasut dengan size US 9 ini adalah lebih kurang 170 gram. Dan ini adalah kasut carbon plate yang sangat ringan yang pernah saya adalah. Okay, selain daripada X-Step 160X version 1. Okay, version 1 tu ada berat dia ada lebih kurang dalam 190 gram. Okay. Okey, seterusnya kita lihat pula beberapa bahagian penting bagi kasut ini. Okay, yang pertama bahagian atas apa? Bahan yang seakan-akan plastik. Okay. Kalau kita biasa tengok Nike Wave, okay, lebih kurang begitulah. Okay, satu lapisan dia cuma satu lapisan ataupun kita panggil sebagai monolayer. Dan kalau kita lihat di lapisan ini kita boleh tengok, ya, kita boleh nampak pandang, kita tembus pandang di dalam kasut ini. Okay. Dan untuk overlays dia sangat minimal. Okay. Yang pertamanya kita lihat di sini ialah logo Jordan. Okay. Yang begini ni. Okay. Dia siluet ataupun bayang-bayang orang yang tengah pegang bola. Okay. Tapi kalau Jordan ni dia lagi kangkang lah. Dan overlay di bahagian depan, okay, di depan, di toe box ataupun di kotak jari kaki ni, okay, dan ada lubang-lubang kecil di jari kaki, ya, okay, di sini. Dan seterusnya dia ada satu di sebelah kanan pula, di sebelah sini ni dia ada bahan seakan-akan kulit, ya, yang nipis berlubang juga. Okay. Saya rasa dia untuk pengudaraan. Okay. Di sini ni ada lubang, okay, di bahagian tengah kaki lah. Okay. Untuk collar tumit boleh kata minimal. Okay. Saya rasa walaupun dengan padding yang menggunakan cara ini, dia ini bertujuan untuk memegang tumit lah dengan baik tapi walau macam mana pun bahan yang digunakan ini agak mungkin kalau masa berlari itu basah
Okay. Dan menyebabkan ketidakselesaan di bahagian heel collar ni lah. Okay. Dan satu lagi dia berwarna putih. So dia akan cepat nampak kotor. So ini yang saya rasa kurang sesuai lah dengan kasut ni. Mungkin boleh gunakan warna lain lah selain daripada putih. Okay. Alright, untuk sokongan tumit ataupun heel counter, okay, hampir tidak ada sokongan. Kita boleh tolak dengan mudah. Okay, ni. Okay. So jadi ini pun salah satu kaedah untuk mengurangkan berat kasut lah. Okay. Okay, kita lihat pula di bahagian lidah kasut ni. Okay, ini adalah lidah kasut. Okay, dia bukan gusseted. Maksudnya dia bukan bersambung di lidah ni ke bahagian badan kasut. Okay. Dan material yang sama juga. Okay. Dan dia ada satu bahan seakan-akan kulit juga di bahagian hujung lidah ni, okay, yang bersentuhan dengan kaki. Jadi disebabkan dia bukan gusseted, so saya rasa dia untuk mengurangkan lagi berat kasut lah. Okay. Dan dia ada satu belahan di bahagian atas ini untuk meletakkan atau menyelitkan tali kasut ini supaya lidah kasut ini tidak akan bergerak. Okay. Maksudnya akan lock lah semasa berlari. Okay. Dan okay, tali kasut pula adalah standard. Okay, panjang dia sesuai. Okay, kalau kita gunakan untuk mengikat menggunakan run knot ataupun ikatan pelari pun sesuai disebabkan dia ada lubang untuk ikatan pelari lah. Okay, di dalam bahagian dalam kasut pula, okay, kita lihat ini adalah insole dia ataupun sock liner. Okay, sebenarnya boleh dibuka tapi ada sedikit gum di sini. Jadi saya tidak akan buka lah. Right. Sangat nipis dan dia tidak ada sokongan untuk okay, contohnya mungkin ada kasut lain yang dia ada arch support, okay, tapi ini tidak. Okay. Right, so ini di bahagian dalam. Okay, seterusnya kita lihat di bahagian midsole. Okay, ini adalah bahagian midsole. Okay, komponen penting dalam kasut ini. Menurut satu perbincangan di Reddit, okay, disebabkan sangat kurang maklumat sebenarnya berkenaan dengan kasut ini. Okay, bahagian midsole dia ni, bahan yang digunakan adalah daripada EVA dan TPU, dan rasanya dia sangat lembut. Lembut. Untuk ketinggian kasut ini sebenarnya saya pun tidak dapat pastikan, okay, tapi anggaran saya ialah lebih kurang dalam di bahagian heel ni, di tumit adalah 38. Okay. Kalau kita tengok ni 30 lebih kurang dalam, okay, ke hampir 40, okay, lebih kurang dalam 38. Dan juga di bahagian hadapan, okay, di bahagian tapak jari kaki lebih kurang dalam 30, okay, 30 ataupun dalam lebih kurang dalam 34. So jadi jatuhan dia ataupun drop dia lebih kurang dalam 4 mm. Okay, walaupun macam mana pun, kalau rakan-rakan yang ada maklumat tepat, sila tinggalkan komen di bahagian komen di bawah. Okay. Dalam midsole terdapat plate carbon dengan saiz yang saiz panjang ataupun full length carbon plate dari tumit, okay, sehingga ke bahagian jari kaki. Okay. Malangnya tidak ada gambar di internet yang saya boleh cari untuk tunjukkan struktur plate carbon. Okay. Cuma ada sedikit ditunjukkan di bahagian bukaan di tengah tapak kasut ni. Ini adalah carbon plate dia. Right. Okay, kita lakukan ujian pulas ataupun twist. Okay.
kasut ini boleh dipulas twist jadi adalah untuk kaki normal. Okay. Dan sekarang saya tunjukkan ujian lenturan pula ataupun bending test. Okay, ini adalah bending test. Okay, yang saya kira kalau di bahagian tengah ni boleh ni, tapi di bahagian depan ni dia agak stiff, agak keras. Okay, so jadi memang agak keras, tetapi tidak sekeras carbon plate yang ada pada Nike Zoom Fly 3. Okay. Pada siapa yang ada kasut Nike Zoom Fly 3, ini adalah kasut Zoom Fly 3. Okay, memang keras. Okay. Okay, kemudian kita dapat lihat juga struktur rocker yang agak agresif pada bahagian hujung kasut ini. Okay. Kita lihat dia punya struktur dia, okay, agak ke atas. Okay. So ini adalah salah satu struktur yang biasanya terdapat dalam kasut racing lah. Di bahagian tapak ataupun outsole warna ungu dan juga warna kuning sedikit. Okay. Di bahagian bawah dia ada marking QASU. Saya pun kurang pasti apa maksud dia. Okay. Jadi sebenarnya saya agak skeptikal lah dengan ketahanan dengan tapak ni kerana terlalu minimalis. Okay. Memang bertujuan untuk mengurangkan berat kasut lah. Okay. So lapisan getah dia agak keras lah. Lapisan yang getah ni, yang nipis ni, okay, agak keras, nipis di daripada bahagian tengah ni ke hujung dan juga sedikit di bahagian heel ataupun di bahagian tumit. Okay. Okay. So kemudian ada juga bukaan ataupun alur di bahagian tengah. Okay, saya rasa ini memang semua untuk mengurangkan berat kasut ini, dan juga di bahagian forefoot ada sedikit groove ataupun belahan. Okay. Jadi kena ingat kasut ini adalah untuk perlumbaan. Okay, digunakan untuk perlumbaan, dan bolehlah sekali-sekala digunakan untuk latihan bagi membiasakan diri lah dengan kasut ini. Dan jika digunakan secara berterusan, saya ingat jangkaan ketahanan tapak kasut ini adalah dalam sekitar 300 ke 400 km lah. Okay, kesimpulannya untuk siapa kasut ini? Okay, pertamanya kena ingat kasut ini sesuai untuk pertandingan, lebih sesuai untuk pertandingan sebenarnya, dan juga kepada pelari yang ingin mencari kasut pro, yang ringan, yang murah. Okay, kemudian kasut ini sesuai untuk mereka yang inginkan kelajuan, kelajuan menggunakan carbon plate daripada kasut ringan. Okay, cuma sekali lagi jangkaan ketahanan tapak kasut ini mungkin menjadi halangan selain daripada jenama, dan juga ini adalah buatan China. Okay, walau macam mana pun saya akan cuba gunakan kasut ini untuk larian half marathon maupun cubaan marathon pada masa akan datang. Bagaimana rasanya berlari dengan kasut ini? Saya akan lakukan larian sejauh 16 km.
Oke, mengenai dengan larian, saya 16 km saya tadi di jalan raya yang betar dengan pace yang rendah, sederhana, half marathon effort dan juga 10K. Saya coba untuk merasakan kelainan kasut ini melalui pendaratan kaki ataupun foot landing yang berlainan, seperti heel strike, kemudian midfoot dan juga forefoot. Saya bukanlah heel striker, jadi agak susah untuk berlari dengan menggunakan heel strike. Dengan midfoot pula pendaratan kaki agak baik, tetapi bunyi daripada kasut agak kuat lah. Dan apa yang saya dapat katakan berkenaan dengan larian dengan kasut ini, yang pertamanya dari segi positif berkenaan kasut ini, dia sangat ringan. Kemudian rocker di bahagian hadapan ini sangat membantu semasa to off lah. Dan kasut ni agak stabil di bahagian tengah ataupun midfoot, dan saya tidak ada masalah di selekor walaupun dalam keadaan yang ataupun membelok dalam keadaan yang laju. Dan kemudian dia agak melantun, sebab agak tebal di sini, agak melantun, responsif, dan saya dapat merasakan pulangan tenaga ataupun dalam English it is the energy return pada setiap langkah ataupun cadence. Kemudian kasut ini saya rasa sesuai dengan semua kelajuan, tetapi sebenarnya lebih responsif, digunakan pada pace yang lebih laju lah. Saya juga tiada masalah dari segi heel slippage ya. Sebab satunya mungkin disebabkan oleh padding dia di collar ni yang agak baik, dan satunya mungkin juga disebabkan oleh penggunaan runner's knot ni ataupun ikatan pelari. Kemudian yang keduanya dari segi kekurangan, walau macam mana pun dia bukanlah konklusif setakat ini. Yang pertamanya mungkin bagi pelari yang lebih pada heel strike, dia agak kurang stabil lah di bahagian ini sebab dia memang lembut. So jadi kena berhati-hati kepada mereka yang ataupun pelari yang lebih kepada heel strike. Kemudian dari segi ketahanan tapak, kalau tengok tapak ni 16 km belum ada apa-apa lagi, cuma di bahagian expose rubber di sini ni. Sebab saya lebih kepada di midfoot ke bahagian forefoot ni, jadi saya dapat rasakan yang bahagian tengah ini mungkin akan haus. Saya rasa agak tahan, tetapi saya perlu berlari lagi dengan kasut ini dan lihat sama ada jangkaan asal saya iaitu 300 ke 400 km ataupun lebih lagi. Tali kasut ni agak pendek untuk buat runner's knot, nampak ni agak pendek. Dan kemudian saya rasakan yang agak susah untuk mengemaskan ikatan, lambat sedikit untuk kemaskan dia. Kemudian bahagian arch di bahagian tengah kaki ni dia agak kurang selesa, sebab mungkin di bahagian ni agak sempit. Kemudian selain daripada itu, di bahagian heel collar ataupun collar to mid ni memang telah mula kotor dan nampak, kalau saya dapat tunjukkan, dia ada bintik-bintik hitam, mungkin dia bergesel dengan stokin, dan dia nampak macam agak hodoh lah. Kalau mungkin bila banyak kali berlari, dia makin banyak lah dia punya bintik-bintik hitam tersebut lah. Baik, rasanya itu saja kali ini ulasan first impression saya berkenaan dengan kasut carbon plate yang diberi nama sebagai Jiaodan Q Kung Fu Pro ni. Dan saya akan buat video lain pula selepas 100 km penggunaan pada masa akan datang. Jadi jika anda suka dengan maklumat dalam video ini, subscribe kalau belum, dan like. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada video ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.